الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Okey, Iza baca dia macam bising. Kan? Saya bercakap bising juga ni? Sekarang dia start bising. Tadi okey. Ada crackling sound. Itulah tak best lah. So saya buka. Tapi saya minta yang lain nanti baca. Masih lagi bubble. Crack tak? Okey. Okey Kak Liza unmute kan Kak Liza punya mikrofon. Ustazah cakap tak dengar Ustazah. Saya cakap tak dengar. Cuba Ustazah cakap semula. Suara saya. Tak dengar. Dengar tak suara saya? Langsung? Tak ada. Slow ke memang tak ada langsung? Sekarang ada. Slow. Tadi dia hilang. Pelan. Jauh. Nak nangis. Sekarang ada Ada sudah. Okey, try dulu Kak Liza. Kak Liza unmute-kan mikrofon Kak Liza. Okey. Saya cuba dekat sikit lah dengan mic. Ustazah kena ke depan. Kalau ke belakang dia tak dengar ya. Ke depan benar kan termasuk dalam kamera ni kan? Siapa baca dulu Ustazah? Kak Liza. Saya ya? Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum inda rabbihim. Kak Liza. Ya. Okey, boleh dengar suara saya jelas Boleh. Okey, pada dua kalimah tu ada huruf ain, satu amila, satu lagi inda. Masukkan betul-betul dekat makhraj ain. Wa amila. Kalau sebut wa amila dia jadi hamzah. Wa amila sholihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala pada inda rabbihim tu kalau nak sambung jangan didengungkan. Falahum ajruhum inda rabbihim wala. Falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Wa iz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Lagi sekali Kak Liza. Wa iz akhadna mitsaqakum, kum tak dengar. Wa iz
akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum Kejap. Misaqakum tu kum jangan diberanakkan. Jangan baca kum. Misaqakum wa rafa'na. wa iz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma Terus je Kak. Tak payah ulang lagi. okey Khuzu ma. Terus je. khudhu ma atainakum biquwwatin wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun thumma tawallaytum min ba'di zalika Lagi sekali falau Kak. Sum tu pun dengung juga. thumma tawallaytum min ba'di zalika falaula fadlullahi alaikum Dot. Dot jaga. Jangan fad. fadl Falaula fadlullah. Tidak fadl. falaula fadl La jangan Falau- tebal. Falaula. falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Kejap sikit. Wa rahmatuhu tu lebih daripada 2 harakat. Wa rahmatuhu 2 je. Wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Wa laqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti fakulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Sadaqallahul azim. Terima kasih Kak Liza. Sama, terima kasih. Okey, ajar ini. Dia baca aja. Ajar ini kena unmute dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا Minkum tu dia tidak ada dengung, dia tidak ada lantunan, dia tak boleh bunyi minkum. Na'tadaw minkum fis sabt.
what? Sekejap walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum. Ya kan juga tak? Minkum. Ming tu dengung lah. Ming tu dah betul lah dengung. Kum tadi. Oh. Walaqad alamtumul ladzina Alim. tadaw walaqad Aja. walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Okey. Diana. Next. Liana punya suara kena kuat sikit boleh? Saya tak apa dengar. Ke saya seorang je tak dengar? Dah dengar tak? Okey. Baru dengar. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Wa iz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khuzu ma atainakum biquwwatin waskuru ma fihi la'allakum tattaqun. Summa tawallaytum min ba'di dzalik falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabti fakulna lahum Kalau berhenti kat situ, boleh fakulna. Fakulna lahum kunu kiradatan khasiin. Okey. Sadaqallahul azim. Terima kasih. Okey. Fiza. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin. Sekejap. Dekat wan tu, nun sabdu tu, Fiza kena dengung lebih. Okey. Wan nasara, kena dua harakat. Wan nasara was-sabiin. Wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir. Wal yaumil akhir. Pendek je. Oh, okey. Wal yawmil akhir. Wal yawmil akhiri wa amila solihan falahum Salihan dengung. Salihan falahum dengung. Solihan falahum ajruhum inda rabbihim. Dengung. Inda rabbihim.
ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم ورفعنا ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. Fihi tu, fi panjang, hi tak panjang. Wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. Okay. ثم Ma pendek. ثم توليتم من بعد ذلك. ثم توليتم من بعد ذلك. بعد ذلك. بعد ذلك. فلولا فضل betul tak? Dot jaga jangan fadl. Falaula fadlullah. فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذي kalau dah tu jangan sikit sangat. Walaqad alimtumul ladzina itulah. Duk concentrate dekat ain depan tu saya lupa. Walaqad alimtumul ladzina na'tadu oh ya Allah. Na'tadu minkum fis sabti fakulna lahum. Okay. Fakulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Mesti dal tu terikut ra, dia jadi Qiradatan khasi'in. Okay. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustazah. Sama. Okay, sebentar tu kata lekung. Okay, next. Ain. Lama tak nampak. Sorry Ustazah pasal renew license. Itu yang macam diorang datang kesihatan lah apalah tu. Friday juga dia nak datang. Sorry Ustazah. Tak apa. Okay, tapi boleh tengok rakaman kan? Kadang-kadang tengok kan tertidur tengok. Tak apa, kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiin. Sekejap. Ain kena ulang balik. Mana-mana nun yang tanda sabdu atau mim tanda sabdu tak boleh baca satu harakat dengung dia. Dia kena dua harakat. Innalladzi itu satu. Wan nasara was-sabiin. Jadi kat situ ada dua nun sabdu, kena dengung dua harakat. Okey, kita start balik ya.
Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wassabiin. Okey, ambil balik wan nasara wassabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa Okey, amila sekejap. Satu lagi. Pada kalimah Allah, dia memang tak letak tanda panjang. Tapi kalimah Allah tu automatik dia kena baca panjang. Tapi itulah masalah Man- saya selalu macam tu. Saya terus tu tak ada tak panjangkan. Tahu itu memang kalau mengaji memang selalu kena tegur part tu. Tahu tapi buat juga. Okey. 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 Nak start kat mana? Man amana billahi wal yaumil akhiri wa amila soliha falahum soliha falahum Dia jangan solihah. Kalau solihah dia jadi huruf ha. Tekan kat tengah. Solihah. Ha. soliha Baru betul huruf dia. falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum Lagi sekali. Macam mana? Lagi sekali. Wala khawfun. Wala khaufun Dia alaihim. jangan khaw. Dia bukan khaw. Khaw. Sebab khaw tu kan kalau pada atas kan bunyinya khaw. Dia tak boleh baca kha. Jadi bila masuk waw pun dia tetap juga wala khawfun. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jangan terlebih mat. Wala hum yahzanun. tu terlebih. Kalau Ain baca wala hum dia jadi 3. Wala hum cukup. Wala hum yahzanun. Okey. Wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Lagi sekali dekat zal mati dua-dua tempat tu jangan bunyikan z. Wa idh akhadna. Wa idh akhadna mitsaqakum. Perasan tak ada bunyi? Z tak boleh bunyi. Wa idh akhadna. Wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na. Mi panjang. Wa idh akhadna Z jangan. Wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma biquwwatin wadhkuru ma fihi la'alakum tattaqun. La'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Thumma tawallaytum min ba'di dhalik. Falaula fadlullahi alaikum. Dot jangan qalqalah. Fadlullah. Falaula fadlullahi alaikum. Wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum. Saya sudah bilang. Faqulna lahum kunu qiradatan khasiin.
Sadaqallahul azim. Terima kasih Zah. Azim tu hujung lidah kena keluarkan. Kalau tak dia tak jadi Azim. dha. Azim. Azim. Baru betul. Okey. Terima kasih Zah. Azim sama-sama. Sebenarnya ada lagi kawan-kawan kita yang tak masuk ni. Sebab dia lambat kan. Ada kekangan nak ambil anak-anak semua. Buat apa lah. Okey. Yang 66 sampai 69 saya dah baca Okey. Kita masuk tajuk dulu lah. Sebab tak nak masa tu terbuang kan. Kita tajuk dah sampai mana? Kita dah banyak dah. Hamzah wasal pun dah habis ni. Tafkhim dan tarkib, betul tak? Last sekali muka surat 88 Ustazah. Yelah. Hari ni kita masuk 89, tafkhim dan tarkib. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi tak apa, kita ada record. So nanti yang tertinggal tu dia boleh tengok rakaman lah Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok muka surat 90 iaitu bacaan tafkhim dan tarqiq. Muka surat 90 bacaan tafkhim dan tarqiq. Macam Hajah Nuraini buku pink tu dia nak kata huruf tafkhim tarqiq tu dia hanya masuk pada hukum ra sahaja. Macam ni dia sekalikan. Dia nak menyatakan huruf tebal tu selain daripada ra. Dia masuk sekali ra, dia masuk dekat huruf-huruf lain yang tebal. Sebab dia lebih fokus kepada cara-cara menyebut kan. Tapi kalau macam buku pink tu, dia lebih kepada hukum tertentu. Tapi boleh jugalah buat sebagai rujukan. Okey, saya bacakan. Pertama sekali maksud tafkhim. Surat 90 Tafkhim maksudnya tebal. Okey. Menebalkan sebutan huruf dengan mengangkat pangkal lidah ke lelangit ketika menyebut. Maknanya kalau kita tengok pada gambar rajah tu, pangkal lidah tu dia naik dekat belakang. Itu namanya pangkal belah belakang. Seperti mana dalam gambar, bila angkat pangkal lidah maka dia tebal. Saya risau Haja tak nampak. Okey, Haja nampak tak? Yang ni. Ni kan, ini lidah yang pangkal, dia naik dekat langit belakang. Haja Nuraini boleh nampak. Okey, ni. Ini adalah mengangkat pangkal lidah ke langit lembut supaya bacaan itu jadi tafkhim. Itu syarat utama. Kalau bacaan itu kita rasa kita sebut tu kurang tafkhim atau kurang tebal, maknanya kita punya bentuk lidah yang belakang tu tidak betul-betul terangkat dekat langit. Maknanya kita kena check balik. Kenapa aku baca tak tebal-tebal? Kan? Tengok pangkal lidah. Okey. Tengok maksud tarqiq. Tarqiq maksudnya nipis. Okey, nipis tu maksudnya kat sini menipis sebutan huruf dengan membuka ruang antara lidah dengan langit ketika menyebut. Dia sebenarnya huruf tu kalau tengok pangkal lidah tu ternaik juga sikit. Tapi pangkal lidahnya tu tidak menutup ruang. Dia buka ruang antara lidah dengan langit tu, dia ada ruang. Nampak tak? Ada beza gambar yang tarqiq dengan tebal tadi tu, dengan tafkhim. Yang pangkal lidah tu tertutup terus kan. Yang ini dia ada ruang sedikit. Okey? Baik. Kemudian dah tahu makna tafkhim apa, tarqiq apa, kita tengok pula huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah ini adalah huruf alif sampai ya. Itulah dia kata dibahagikan kepada berapa bahagian? Kepada 3 bahagian. Bahagian pertama ni hurufnya sentiasa tebal. Sentiasa tafkhim sentiasa tebal lah. Kemudian yang kedua sentiasa nipis ataupun sentiasa tarqiq. Dan yang ketiga bergantung kepada keadaan huruf sebelumnya. Maknanya yang sentiasa tebal dengan sentiasa nipis ni dia bergantung pada huruf ataupun tanda yang ada pada huruf tu. Tapi yang ketiga ni dia bergantung kepada keadaan huruf sebelum dia.
Sama ada huruf tu tebal ke, nipis ke, atau baris dia ke yang menyebabkan huruf itu jadi tebal atau nipis. Okey, baik. Kita tengok pada pembahagian. Huruf yang sentiasa tebal yang tak akan nipis, iaitu huruf isti'la. Huruf isti'la ni, dia baris atas tebal, baris depan tebal, baris bawah pun tebal, bila dia mati pun tebal. Ni kena ingat. Cuma dalam huruf isti'la ni nanti dia akan bahagikan pula. Dalam tebal tu ada sebahagian daripada huruf isti'la ni tadi bila dibariskan dengan baris bawah, tingkatan tebal itu berkurangan. Tapi dia tetap dinamakan tebal. Cuma dia ada tingkatan dia. Maknanya dia kurang sikit lah berbanding dengan baris atas dan baris depan. Itu maksud dia. Okey. Nanti dia akan huraikan satu-satu. Kemudian kita tengok huruf yang sentiasa tarkik. Okey. Huruf yang sentiasa tarkik adalah huruf yang tak disebut dalam huruf isti'la, iaitu huruf istifal. Yang mana kita tahu huruf isti'la ni tadi terangkat pangkal lidah. Huruf istifal ini rendah pangkal lidah kan? Jadi bila rendah pangkal lidah, maka huruf itu automatik kita sebut dia nipis. Maknanya kita punya mulut tu dalam keadaan senyum. Kalau kita tak senyum, kita tak dapat nak menipiskan sebutan huruf. Jadi kalau tengok tu perbezaan antara huruf isti'la dengan istifal, mana yang banyak? Iaitu huruf istifal. Makanya kita kena banyak senyum masa mengaji. Sebab isti'la ni 7 je. Masamnya 7 huruf je. Yang lain sebelumnya kena senyum. Baik. Kemudian huruf istifal. Okey. Kemudian yang ketiga, tafkhim ataupun tarkik ni. Sama ada dia boleh dibaca tafkhim ataupun dibaca dengan tarkik. Okey. Saya jelaskan satu-satu dengan baik-baik. Dia sebut kat sini huruf istifal dulu, iaitu lam dengan ra. Yang mana lam dengan ra ni memang asalnya istifal. Bila kita sebut, pangkal lidah kita tak terangkat pun. Dua ni, lam dengan ra. Tetapi ketika bila lam itu boleh dibaca dengan tafkhim? Ketika lam itu berada pada kalimah lafzul jalalah. Iaitu kita baca wallahu, nurullah. Ada tak orang baca kalimah Allah yang ada huruf lam tapi bunyinya wallahu? Tak ada kan? Jadi dia automatik menebalkan lam ketika dimasukkan pada kalimah lafzul jalalah. Itu pun ada syarat lagi. Pada kalimah Allah, syaratnya sebelum kalimah Allah itu mesti hurufnya berbaris atas dan depan sahaja, baru tebal. Kalau dia berbaris bawah, dia tetap dengan nipis. Contoh, kitabillah. Ba baris bawah kan? Ada tak orang baca kitabillah? Tak ada. Okay, jadi kita baca nipis, kitabillah. Syaratnya tadi sebab dia bergantung pada huruf sebelum dia. Yang disebut tadi kan? Itu pada huruf lam. Okey, pada ra pula, ra ni dia specialnya sebab dia ada pembahagian yang besar. Dia ada 3 bahagian. Ra ni ada kala dia mesti dibaca dengan tafkhim, ada ketika dia mesti dibaca dengan nipis, dan ada ketika dia harus dibaca tebal atau nipis. Ini dia bergantung pada keadaan huruf sebelumnya. Ni banyak syarat dia. Dia banyak dia punya pecahan-pecahan. Nanti kita akan belajar hukum ra pula. Hukum ra yang saya sebut tadi, ya. Yang pasal raw tadi saya tak berapa sure, tak berapa faham. Tak berapa faham. Okey, sebab saya tak contohkan. Betul tak? Okey, kalau saya contohkan mesti kita faham. Okey, tak apa. Baguslah tu tanya. Maknanya saya kena buat kerja lebih lah. Tu maksud saya. Okey, macam ini ra, katalah, ra tu baris atas. Okey, Fiza sebut ra baris atas macam mana? Ra ke ataupun ra? Ni kalau buku kita. Macam tu je. Kalau I like this. Ra. Because dia bagi macam contoh dia bagi apa? Sekejap, saya mute dulu. Tak perasan ni kot. Siapa ni? Amirul aku ni. Ke salah masuk? Saya main accept je. Okey.
Kita balik pada ni Ra baris atas bunyinya ra. Raw. Kita tak baca ra. Betul? Okey, jadi kita dah tahu tebal ke nipis? Tebal. Okey, tafkhim. Ra baris bawah. Kita sebut ri ke ataupun ri? Ri. Tebal ke nipis? Nipis. Lama no dipikir, nipis ke tebal? Nipis, confirm ra baris bawah ri, nipis. Jangan baca ri. Jangan. Okey. Dan ra baris depan macam mana bunyi dia? Sama ada zu ataupun ru. Tebal. Tebal maknanya dia macam lam pada kalimah Allah juga. Iaitu apabila ra berbaris atas dan berbaris depan dia jadi tafkhim ataupun tebal. Tapi ra berbaris bawah nipis. Itu yang basic. Itu yang paling basic. Dia ada banyak lagi pecahan yang mana tadi saya sebut basic tu semua ra berbaris. Tetapi ada juga ra yang mati. Betul tak? Dalam Quran ada tak ra mati? Ada, banyak. Jadi ra mati ni kita kena tengok sebelum dia pula. Banyak sangat cerita. Daripada pecahan ra tu 3, dia jadi sampai 44 nanti. Tu kemudian nanti Fiza pening. Pelan-pelan kayu Fiza. So yang basic tadi nampak tak? Tebal nipis tadi tu ketika bila. Okey, baik. Kemudian satu lagi huruf mad iaitu alif. Alif saja bukan waw, bukan ya. Alif ini kalau kita letak hamzah dia bunyi nampak tak? Maknanya basically dia alif tu bunyinya dia jadi istifal ke dia jadi isti'la? Alif di atas kita senyum ke kita masam sebut confused sebab tengok Pipin yam ayam. Kalau Pipin dia punya tu dia jadi masam. Kalau orang Arab dia senyum sebut alif di atas di atas ba, jadi dia istifal. Maka dia nipis. Tapi kenapa huruf mad alif ini dia kategorikan dalam tafkhim atau tarkib? Kenapa? Sebab dia bergantung pada huruf sebelum dia. Contoh. Okey, nak tanya semualah. Fa alif kalau nak buka mikrofon pun tak apa, nak on mic. Fa alif bunyinya macam mana? Fa. Nipis ke tebal? Fa. Tebal. Nipis. Nipis Fa. Nipis. Fa. Nipis. Kita sarankan, kita just tengok huruf isti'la dengan istifal. Kalau alif tu didahului oleh huruf isti'la, automatik dia jadi tebal alif tadi. Kalau alif itu didahului oleh huruf istifal, maka dia jadi nipis. Mudah kan? Yes. Contoh isti'la kha. Huruf kha lepas tu alif. Kita tak baca kha. Kita tak baca kha. Betul? Tapi kha. Masam kan? Yep. Kalau huruf ha. Ha kat mana? Istifal ke isti'la? Istifal. Jadi bunyinya ha. Nipis. Nampak tak? Sebab tu dia asingkan siap-siap. Dia suruh kita ingat betul-betul huruf isti'la yang 7 dan selebihnya itu adalah huruf istifal. Maka kalau kita betul-betul menjaga setiap hak huruf tebal nipis tadi, insya-Allah dia punya perjalanan menyebut kalimah tu memang very smooth. Tak percaya, cubalah. Kebanyakan daripada kita orang Melayu lah yang kurang mahir sebenarnya kurang menguasai adalah menyebut huruf tebal dan nipis ni. Menyebut huruf tebal dan nipis. Sebab apa? Sebab kita terlalu mengikut dialek ataupun cara kita bercakap hari-hari. Kan? Jadi dia pengaruh yang paling kuat lah sebab kita bercakap tu lebih banyak daripada kita menyebut kalam ni kan. Tu yang dia terikut-ikut. Okey. Baik. Sebab tu kalau boleh kita digalakkan hari-hari baca Quran walaupun satu ayat. Jangan tinggal sebab nanti takut lidah kita tu tak biasa dengan menyebut huruf-huruf Al-Quran. Okey. Setakat ni jelas tak? Jelas ada nak tanya apa-apa pada bahagian pertama ni, tafkhim dan tarkib. Hajar hari ni boleh ajar ini? Boleh. Boleh Ustazah.
Okay, Ustazah baik. saya ada hantar 4 muka surat tu kalau apa Hajar ini nak tengok. Oh, okay. Thank you. Thank you. Welcome. Okay. Terima kasih Pak. Dapat pahala. I see. Alhamdulillah. Terima kasih Fiza. Fiza hantar Alhamdulillah. Sama. Tip je. Okey, saya terus masuk pada muka surat 91 iaitu tafkhim huruf isti'la. Ini yang saya sebut tadi ni. Okey. Tafkhim huruf isti'la maknanya ketebalan huruf isti'la tu. Okey. Kita tengok. Huruf isti'la tadi yang pertama dia ada 1, ada 2, ada 3 kan? Okey. Yang pertama tu kategori huruf isti'la semua tebal. Asalnya semua tebal. Kemudian tengok nombor 2. Dia tulis kat situ huruf itbaq. Huruf itbaq ada 4. Maknanya sad, dha, ta, za tu 4 tu ada juga dalam huruf isti'la. Betul tak? Maknanya sad, dha, ta, za ni sangat kuat. Sebab dia ada 2 sifat kuat iaitu isti'la dan itbaq. Isti'la ni apa tadi? Angkat pangkal lidah. Itbaq tu angkat tengah lidah. Maknanya 2 bahagian tu dia angkat ke atas. Tetapi yang selain daripada sad, dha, ta, za tu dia tak ada dalam itbaq. Apa yang ada dalam isti'la tapi tak ada dalam itbaq? Iaitu 3. Iaitu qaf, ghain dengan kha. Nampak tak? Okey. Bila saya sebut tadi, sebelum tu tadi saya ada sebut qaf, ghain dengan kha ni dia isti'la tapi dia tidak itbaq. Dia lawan bagi itbaq iaitu infitah. Maknanya bila kita sebut qaf, ghain dengan kha ni pangkal lidah je terangkat, tengah lidah tidak. Jadi cuba tengok dia punya bahagian kat bawah tu yang nak panah panjang mana apa tu. Sebab apa dia boleh jadi sederhana tafkhim? Sebab dia dipengaruhi oleh baris bawah. Tapi 3 ni sahaja. Kenapa dia pilih 3 ni sahaja? Kenapa dia tak ambil 4 ni yang itbaq tadi? Sebab 4 huruf ini lebih kuat berbanding dengan 3 huruf ni. Okey, jelas tak setakat ni? Saya ulang sikit. 7 huruf memang isti'la semua. Tapi dalam itbaq dia tidak masuk 7. Hanya 4 sahaja. Sebab lagi 3 itu dia dah masuk dalam infitah. Kerana apa infitah? Kerana kedudukan 3 huruf ni tadi, makhraj dia adalah di belah belakang. Dah nak pergi dekat bahagian tekak. Qaf, pangkal lidah nak pergi dekat nak tekak. Ghain dengan kha memang dekat hujung tekak kan, hujung halkum. Jadi pangkal lidah sahaja yang angkat. Tengah lidah dia tak termasuk. Jadi dia tidaklah itbaq. Maka bila dibariskan dengan baris bawah, dia punya tebal tadi dah jadi sederhana. That's why dia tulis kat situ huruf itbaq tu tafkhim, tapi bila dah sampai nombor 3 dia jadi sederhana. Tetapi pada baris bawah, baris atas dengan baris depan tetap juga tebal, tetap juga tafkhim. Jadi contoh saya sebutkan qaf, baris atas dengan baris depan bunyinya qaku. Tapi bila baris bawah jangan baca qi, jangan terlalu kuat dia punya kolam tu dikorek. Qi sikit sahaja. Sebab dia dah dipengaruhi oleh baris kasrah tadi, baris bawah. Ghain, baris atas bunyinya gha. Tebal kan? Jangan baca ra Gha. Lepas tu baris depan ru. Baris bawah jangan ghoi. Jangan muncung. Ri. Sikit sahaja. Janji dia punya huruf keluar tempat yang betul iaitu hujung halkum. Ri. Okey? Ri. Kemudian sama juga dengan huruf yang ketiga iaitu kha. Kha baris atas bunyinya tetap kha. Baris depan khu. Ni dua-dua tebal. Baris bawah jangan kuat sangat jadi khi. Dia hanya sebut sampai senyum je. Khi. Sikit saja. Tebal tak? Tebal. Tapi dia dah kurangkan kadar ketebalan tadi. Sebab baris bawah. Tetapi kalau sad, dha, ta, za, atas ke, depan ke, bawah ke tetap dibaca dengan tafkhim tanpa mengurangkan kadar ketebalan. Boleh? Jelas Risau pula saya. Kok kan syok-syok Ustazah ni syok dia menyebut sendiri kan. Okey. Baik.
Cuba tengok carta tafkhim kat bawah. Okay, carta tafkhim kat bawah. Dia dah siapkan dah. Maknanya dalam ni dia dah ada sediakan huruf isti'la. Maknanya 7 tadi. Tapi dia asingkan siap-siap huruf isti'la dengan itbaq tu. Nampak tak? Yang dari belah kanan ni tengok tafkhim tu. Dia ada belah kiri sekali tu dia ada letak tanda mati dengan baris atas, baris bawah, baris depan. Okey. Kita tengok Kita punya cara nak tengok dari kanan dulu. Huruf to To. Saya sebutkan dia punya contoh-contoh, boleh semak. Ini dibaca dengan tebal selamanya. Takkan boleh berubah. La budda, tak boleh kita baca to tu jadi ta, wa la, tak boleh. Dia mesti betul-betul tebal. Okey, kita sebut daripada baris atas. Tola. Nampak Dengan keadaan dia ada huruf mat. Tola, tebal. Yang kedua tu tetap to baris atas tapi tidak ada mat. Toba'a. Baik. Kemudian wa tubi'a, tetap tebal. Kemudian dia mati pula. Ya toba'u, jangan yata. Takkan sekali-kali jadi nipis. Ya to. Ya to. Tu kena pastikan betul-betul tebal. Dan di baris bawah. Tui. Ni tetap tebal. Tui. Tibaqo. Jangan baca tibaqo. Nanti dia jadi ta. Maknanya baik dia baris atas yang ada mat, baris atas, baris depan, baris tanda mati atau baris bawah, 5 keadaan ni tetap dengan ketebalan dia. Baik. Kemudian Zah, ya saya. macam mana lagi sekali? Ya tok ba'u macam tu. Ya tok. Ya to. Ya tok. Ya to. Ya tok. Itulah yang tok tu saya selalu salah saya rasa. Ya tok. Mesti kena tebal. Sebab dia takkan dipengaruhi oleh apa-apa baris, takkan dipengaruhi oleh baris bawah. Mati ke apa, dia tetap tebal. Ya tok ba'u. Ya to. Jangan takut-takut, dia memang itu hak dia. Ya to. Ya tok bang. Ya tok. Andai. Dia macam ada bunyi Ya juga, macam ada tok kat belakang tu. Of Ya course, sebab dia huruf qalqalah. Oh. Ingat Kena. tak? Kenalah lebihkan. Mesti. Oh, okey. Dia mesti lantunkan, bukan kata kena lebihkan. Kalau sebut kena lebihkan sikit ke takut orang takut-takut nak lebih. Memang dia kena lebihkan. Kalau tak lebih, tak sah. Okey. Macam tu. Got it. Okey, terima kasih. Ya to. Ya tok. Tapi pastikan ya yang berbaris atas sebelum to mati itu jangan pula jadi yo. Yo, jangan. Ya tetap ya. Ya. To saja yang tebal. Ya to. Oh, okey. Boleh? Boleh. Baik. Okey. Kemudian tengok dot. Dot pun sama. 5 keadaan tak pernah jadi nipis. Okey? Saya sebutkan wadaqo, doroba, doribu. Salah ni. Okey, betulkan sikit dia punya baris. Dot tu baris depan. Duriba. Yang ketiga tu Duriba. Dia letak dekat bar baris depan jadi doribu. Salah. Duriba Saya kemudian punya betul. Betul lah. Sekarang betul. Saya punya lah ni yang salah. Okey. Saya punya cetakan yang awal ni salah pula. Tu dia dah buat yang baru lah tu. Okey, betul jangan tukar. Lepas tu yang keempat, ni hati-hati tulis sikit kat situ. Dot bukan huruf qalqalah. Tadi kita dah sebut to tadi, ya to kan. Takutlah dah tersedap sebut to tu qalqalah, kita pun ya ribu. Salah. Ya ribu. Dot ini boleh bunyikan tak lantunan? Boleh tak? Nak tanya. Dot. Apa dia Boleh bunyi tak? Bot. Yang mati tu bunyi dia ada lantunan ke tak ada? Ada kan? Tak ada. Ada. Bukan, sebab dia bukan qalqalah. Ya, betul. Itu jawapan yakin. Tapi kalau jawapan tak ada kan? Tak yakin lagi tu. Ingat,
qaf, ta, ba, jim, dal sahaja yang ada qalqalah. Jadi dot tak termasuk, jangan baca yadribu. Baca tutup betul-betul lidah di langit, yadribu. Jangan ada bunyi, jangan beranak huruf tu yadh, tak boleh. Yadribu. Boleh? Okey. Kemudian baris bawah tetap tebal. Ya. Maksudnya tadi Ya, ya. to tu yatok macam tu kan bunyi yatok. Yatok. Ya tok Tok. Itu ini yad. dia tak boleh Ya. lantun, dia tak boleh beranak. Sebab tu kita kena tahu huruf yang qalqalah tu berapa. Kita kena ingat. Okey, Ustazah. Sebab nanti takut syok. Selalu orang syok ni, dot ni memang diberanakkan. Ya tok ni. Seronok baca. Ustazah tunjuk macam mana mulut Ustazah tutup tu yang yaud. Tentu Ya, dia tak nampak sebab Yad. kita menyebut dot ni, alah, saya punya gigi ada orang pinjam pula hari ni. Hah? Semalam kan, Ustaz Tamizi kat Quran Time. Tu gigi Oh, saya yang besar tu. itu Ustazah punya ke? Ya. Oh. Tadi nampak dia ada pakai tadi. Tadi ke semalam dia pakai? Tadi kot? Semalam. Semalam Malam. dia pakai. Besar gila. Gigi Senang, saya dentist suka tu. pakai. Gigi macam dekat dentist tu. Malam. Besar. Tak nak tengok mulut memang Ustazah dia masa duduk tinggi. Ustazah sebut yaud. Yaud. Macam tu, yaud. 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 Dua memang keadaan mulut kita memang dia bulat sikit. Tapi jangan yaud, jangan muncung. Yaud. Dot itu bukan huruf bibir, tapi Yaud. dot itu huruf lidah. Yaud. Yaud. Okey, Yaud. kenapa kita punya mulut tu jadi bulat sikit? Sebab kita punya ni kita punya tapak lidah tau. Ni lidah kita. Tepi lidah, pangkal lidah, tengah lidah sampai hujung lidah, semua melekat dekat langit. Oh. Jangan Yaud. turun. Yaud. Oh. Kalau dia turun, maka dia jadilah be. Tu tak boleh. Yaud. Alhamdulillah. Bila ke atas tu kita memang dapat kan. Yaud. Kita letak ke atas. Yaud. Ya. Lepas tu Ustazah Ya. jangan lepas, Ustazah pernah cakap macam jangan lepaskan sebab tu macam kalau lepas baru ada Kalau keluar ke lidah, dia akan jadi be. Ya. dah tu kan. Yalah, Jangan yaud. lepas. Oh okey. Yaud. Yaud. Okey, faham. Assalamualaikum Terima kasih, Sandra. Assalamualaikum. Sama. Assalamualaikum semua. Salam. Oh, lawa Okey, ni. Sandra. Zandra Jadi cakap ni je lawa. sementara tunggu kawan-kawan masuk tadi tu, saya lepas habis mengaji, saya teruskan dengan tajwid dulu. So, Sandra buka buku tahsin dulu. Okey. Surat 91. Ustazah, tadi Ustazah cakap, sorry lah ini macam tak masuk sikit. Tapi huruf qalqalah ada 4. Tak apa. 5. 5 tadi. Alamak, Lima. okey. Oh, ba? Baju dah kotor. Alamak, baju tu Ya, kotor. Kak Okey. Lisa, pandai Kak Lisa. Okey, baju dah kotor. Okey, ba ada, to ada. Baju dia bersih je. Dal, Baju dia bersih je tu yang dia lupa kolah tu. kita ba, dal lagi tu. Kof. Cuba sebut balik baju dan kotor. Baju. Baju dan. Oh, Dah. Dan Dah. boleh, dah boleh, janji dal. yalah, dal lagi. Kof. Oh. Ah. Kotor tu apa kotor? Kof. Oh. Kof Kotor. dengan kom. Kof. Oh, okey. Sorry, terima kasih. Kena gigit cerita ni. Dia lupa lah tu kalah. Okey, baik. Terus muka surat 91 tadi. Yaud. Okey. Buat. Okey, muka surat 91 yang carta tafkhim bawah tu Buat baris bawah tetap juga dibaca tebal. Macam mana? Bui. D. Jangan sikit-sikit, jangan sekadarnya. Takut dia jadi dal. Zero. Bui. Penuh. Bui. Okey? Zero. Rong. Okey. Zero. Rong. Bui. Jangan di, bui. D. Penuhkan lidah tu ke langit. Bui. Bui. Ini D. macam T je. D. D. T. D. D. Bui. D. Jangan sengih tau. Jangan sengih dia masam. Oh, ya masuk. Bui. D. D. Dah habis masam dah? Okey. D. Bui. D. Lepas tu tengok yang ketiga. Sod. Sod tetap juga tidak boleh berubah Sod. dia punya ketebalan. Walau baris macam mana sekalipun. Tengok Solu. Solu, sobaru, Solu. surifat, Sobar. tausbiru, suyam. Mati jangan jadi tasbir. Tas biru. Tak boleh tas. Tas. Saus. Tausbiru. Saus.
Saus biru. Saus biru. Saus biru. Saus Tapi jangan biru. pula sod yang tebal itu dipengaruhi Saus. jangan pula dipengaruhi oleh Saus. sod tu nanti dia jadi tos biru. Saus. Kalau tos salah. Saus biru. Okey. Saus biru. Lepas tu kalau di baris bawah jangan Saus. sikit-sikit nanti jadi sin. Sui. Si. Sui. Okey. Siyama. Sui. Si. Siyama. Okey. Si. Baik. Si. Dan akhir sekali dha. Dha ni Zo. baris apa pun hujung lidah syarat dia mesti keluar. Zo. Hujung lidah syarat dia mesti keluar. Zalimun. Zo. Okey. Zo. Zalimun. Okey, Zalimun. dengar baik-baik. Dengar baik-baik dulu. Saya sebut 5 contoh tu. Zalimun. Zahara. Zulima. Zulima. Yazlimuna. Yazlimuna. Zilalin. Zali. Okey. First kali tadi saya kata pastikan huruf dha yang kita sebut ni hujung lidah mesti keluar. Tak keluar takkan jadi dha. Zo. Zo. Katalah 30 kali pun kalau lidah kita tak keluar tak jadi dha. Zo. Ni, Zo. Lepas tu macam mana nak tebal? Pangkal lidah angkat, tengah lidah angkat. Pangkal lidah mewakili siapa? Sifat isti'la. Tengah lidah mewakili siapa? Sifat Itba. Itba. okey. Jadi dia betul-betul tebal dan dia tidak dipengaruhi oleh apa-apa baris sekalipun, even baris kasrah. Takkan boleh jadi Oh. zi. Dia tetap Zalim. zi. Zo. Okey. Baik. 4 ni sahaja huruf yang mana dia tidak Boleh, akan berubah sekali-kali dari tebal kepada sederhana tebal. Takkan. Ya. Sad, bod, ta, dha. Dia dah tulis siap-siap kat bawah tu tafkhim selamanya. Maknanya kita kena Oh, fahamlah untuk apa sekalipun baris yang ada pada huruf 4-4 tu Zo. dia tetap Dot, juga dot. dibaca dengan tebal. To. Zo. Sod. Okey, baik. Kemudian 4 tadi saya dah sebut, ada baki 3 lagi kan? Okey, cuba tengok kat bawah tu dia tulis apa? Sederhana. Dia tetap tebal tapi sederhana dia punya tahap menyebut huruf tersebut apabila dibariskan dengan baris kasrah. Maknanya qaf, ghain dengan kha, kalau baris atas dengan depan dia tetap tebal. Tapi bila di baris bawah dia ada sedikit, bukan sedikit nipis. Ketebalan tu dikurangkan sikit. Dia tak boleh kata nipis. Nanti orang terus baca nipis. Baik. Cuba tengok, perhatikan ni 4 qaf dengan 1 qaf yang paling bawah. Qala, qatala, qutila, yaqtuluna, wa qila. Bila baris bawah, jangan baca wa qila. Jangan tekan terlalu kuat. Sikit sahaja, pastikan pangkal lidah tu betul-betul tempat keluarnya qaf. Wa qila. Kalau wakila jadi kaf. Wa qila qaf. Tapi jangan kuat sampai jadi wa qila. Baik, itu qaf. Kemudian ghain, tengok ghain. Ghasiqin wa ghafara. Perhatikan ghain Ghullat, yaghfiru, wa ghidha. Jangan wa ghidha. Sikit je, wa ghidha. Okey. Tadi saya tertinggal dekat qaf. Apabila kita baca kalimah yang ada qaf mati, dia punya lantunan tu tetap kuat. Yaqa. Jangan baca yaqa. Okey. Sebab kat sini dia masih lagi dalam keadaan tafkhim, tebal. Yang kata sederhana tadi bila dibariskan dengan baris bawah sahaja kan. Jadi bila mati dia tebal. Wa yaqa. Ni kebanyakan daripada kita suka baca qalqalah tu ada. Tapi ketebalan dia kurang. Contoh macam mana? Wa yaqtulun. Yaqa. Dia bukan ke. Tapi qa. Okey. Yaqa. Okey. Sama juga dengan ghain. Ghain yang mati tu. Yang tadi yang atas tu saya dah sebut. Ghain mati jangan baca yaghfiru. Dia jadi nipis. Sepatutnya yaghfiru. Yaghfiru. Tebalkan. Angkat pangkal lidah tu. Okey. Boleh? Okey. Kemudian akhir sekali huruf
Kha, khaba, khalaqa, khuliqa, yakhluqu. Jangan baca yakhluqu. Jangan sengih masa sebut kha mati. Yakhluqu. Dia kena masam. Yakhluqu. Baru dia letak betul-betul tafkhim pada kha yang mati. Cuma kalau di bawah, jangan baca khi. Kita hanya baca khi. Khiyanatak. Khiya. Tapi tetap bunyikan makhraj kha tempat yang betul. Ada beza tak bila saya bunyi khiya dan satu lagi khiya? Khiya tu tebal sangat. Khiya. Dia kurangkan ketebalan tu. Boleh? Okey, jadi ini yang kita nak bincang hari ni tadi. Berkenaan dengan huruf isti'la ada 7, tetapi huruf itbaq hanya ada 4. Yang 3 lagi tadi kenapa tidak ditebakkan? Iaitu qaf, ghain dengan kha, kerana kedudukan huruf itu berada di belah belakang, iaitu hujung halkum dan pangkal lidah, menyebabkan 3 huruf ini tidak diangkat tengah lidah. Maka dia jadi infitah, iaitu tengah lidah itu terbuka. Berbeza dengan itbaq, sad, dha, ta, dha, memang 4 huruf ni pangkal lidah dia terangkat, tengah lidah dia pun terangkat, menyebabkan tafkhim itu kekal. Tetapi qaf, ghain dengan kha, tafkhim itu tidak kekal ketika ia berbaris dengan baris kasrah. Boleh? Wallahu a'lam. Okey, ada soalan? Ustazah ada terlebih-terlebih bebel ni. Boleh? Siapa nama ni? Zandra dengan Ili boleh? Boleh? Okey. Baik, kalau okey, kita bagi ruang kat kawan kita, Zandra dengan Ili baca sebab dia tak baca lagi. Okey, jadi untuk tajwid kita sampai 91 dulu. Nampak macam sikit kan, tapi kita nak praktik menyebut tu pun sebenarnya bukan mudah untuk kita kuasai. Jadi kena tengok-tengoklah huruf yang kita sebut tu. Okey, Zandra baca daripada ayat 62 sampai 65. Dengar tak Ustazah? Dengar? 62 sampai 65. Sekejap Try lah buat Taranum hari tu. Tak nak. Terus tak boleh baca. Dah sedap dah itu dengar dia baca. Dia hilang konsentrasi Mendung terus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wassabiin. وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ dekat wa'iz Zat tadi okey. Kha tu tebalkan. Wa'iz akhadna. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. Lagi sekali Sandra, فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. Okey. Saya Cumanya salah Ustazah. Saya sebut fi. sebut fi tadi yang mula-mula. Tu yang saya minta Sandra ulang tu, saya takut saya salah dengar. Betul sebut fi ya. Okey, tu betul tu saya punya pendengaran tak adalah ni salah. Cuma kalau kalau kita baca izhar kan, kat situ kan ada qiradatan kha tu. Kat situ memang kita tak ada dengung. Okey, tan tu tak dengung sebab jumpa huruf izhar kan, kha. Tapi kita kena ingat tan itu tanwin itu asalnya nun mati. Yang mana nun mati ni dia ada sifat gunnah semula jadi. Jadi tapi kita tak suruh dia gunnah kat situ. Dah betul lah baca jelas ataupun izhar. Cuma dia jangan izhar itu seolah-olah macam kita stop. Qiradatan khasiin. Saya faham kenapa Sandra stop. Takut nanti jadi dia terberanak kan, dan takut terlebih dengung ke apa. Jangan risau, tanwin ni dia ada satu sifat ataupun nun ni dia sebut sebagai tawassut. Tawassut tu maksudnya tahan suara, tidak, lepas suara pun tidak. Dia duduk tengah-tengah. Jadi boleh dia ada sedikit gunnah, sedikit sifat gunnah. Tapi yang tak boleh jangan baca qiradatan kha tu tak boleh. Itu dah masuk hukum idgham, tak boleh dah. Jadi kita baca qiradatan kha. Dia ada sikit tu tak apa. Sebab dia nak raikan sifat gunnah yang ada pada nun ataupun tanwin tadi. Yang tak bolehnya bila kita stop qiradatan kha, macam seolah-olah dia separate pula kan. Tu tak boleh. Saya ulang Ustaz. Boleh? فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. Ti. Ya Allah itu aku. Qi, ya Allah, apa benda ni? فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. Dah betul dah Qi. Tapi jangan kuat sangat Sandra. Sebab dia adalah sederhana Sebab dia takhir. bawah. Okay. Sebab dia bawah. Okey, terima kasih. Terima kasih Ustazah. Mana Ili tadi ada? Ada ke tak ada? Tak ada Oh, tak ada. Saya ingat tak ada. Sadaqallahul azim. So nanti untuk minggu depan saya dah record siap-siap. So tak payahlah. Tapi kita ada masa lagi. Saya ingatkan tadi macam dah tak sempat. Sekejap kita buka balik buku tajuk ni. Sekejap Yang tadi tu. Nanti kan Sandra baru masuk tadi. Yang penerangan awal tu nanti boleh tengok rakaman ni. Okey, untuk yang ni tadi ada apa-apa soalan tak? Ke surat 90 dengan 91. Kita berhenti awal sikit lah sebabnya kalau nak masuk lagi banyak sangat pula. Kalau tak ada soalan, ada. Izzah kitab Izzah Ain. Jelas Ustazah, Ya. yang muka surat 90 tu kan, yang dia sama ada dia tafhim ataupun tarkib tu yang ada 3 huruf tu kan. Tu semua kita decide whether it's tafhim or tarkib tu bergantung pada huruf sebelum. Tu je. Ya. Bergantung pada huruf sebelum dan satu lagi bergantung pada baris.
Yang bergantung pada baris tu macam mana? Contoh kalau raw baris atas, macam saya sebut kat Fiza tadi, raw baris atas dengan baris depan tebal ke nipis Fiza? Atas dengan depan tebal. Okey, baris bawah Nipis. Tarqiq. nipis. Yang itu bergantung pada baris yang ada pada huruf. Tapi ada Oh. juga raw tu ada juga bergantung pada huruf sebelum dia. Tapi ketika raw itu mati. Contoh Oh, okey. contoh kalau raw tu mati, sebelumnya ba, katalah ba baris bawah. Jadi raw tu dibunyikan nipis ke tebal? Bir, contohlah bir, jadi nipis. Nipis. Oh. Kalau bar, dia jangan macam bar. Raw mati sebelumnya baris atas, bar, tebal. Dan raw mati sebelumnya baris depan, bur, tebal. Macam tebal. tu. Maknanya special dia, raw ni bukan hanya bergantung pada huruf sebelum dia, tetapi pada baris dia juga. Itu yang paling basic lah. Raw, ru, tebal, ri, nipis. Okay. Faham ya Fiza? Faham, insyaAllah. Kalau huruf mat atau huruf alif tu kan, huruf mat tu, kalau masuk dia isti'la tadi saya sebut mesti semua tebal. Takkan jadi alif itu nipis. Okay, tengok huruf isti'la yang 7 tu. Muka surat 90 tu ada 7 kan? Letak alif hujung dia. Dia jadi kho, so, bo, ro, to, ko, lo. Tak ada satu pun huruf yang 7 tu kita baca tersengih. Ada tak tersengih? Ta, za, ka, tak ada. Itu menunjukkan dia mengikut pada huruf sebelum dia. Istilah ataupun istifal. Maknanya alif itu tidak semestinya nipis. Diikut. Kalau sebelum dia huruf istifal, maka barulah dia jadi sengih. Ta, sa, ja, ha, na, ma, wa. Dan semua huruf istifal yang terlibat dengan dia. Yang tidak, kita tebalkan. Lagi? Terima kasih Ustazah. Sama. Liana, ada? Ada soalan? Tak ada? Okey, Hajar ini Kak Liza okey? Okey, Alhamdulillah. Kak Liza ada tak Kak Liza? Tak ada? Okey. Zandra okey? Okey. Alright. So kalau tak ada apa, kita berhenti awal sikit hari ni. Nanti kita akan sambung lagi pada muka surat 92 InsyaAllah. Sadaqallahul azim. Wa ballagha rasulun nabiyul karim. Wa hadha tanzilun min rabbil alamin. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Alhamdulillah. Saya tadi ingatkan macam tunggu ilisian dia. Tak sempat nak masuk.